Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamin akhar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna ma rushida umurina wa 'izna min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi ruang dan peluang untuk sama-sama meletakkan dahi kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya saja untuk sujud beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah dengan keizinan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ramai manusia yang dia digolongkan di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa ditambahkan ilmu, tetapi ilmu tadi tidak menyebabkan seorang itu bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Berapa ramai manusia yang bertambah ilmunya, lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayat. Sebab tu kalau kita mengaji, di samping itu kita jangan lupa memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia, salah satu tempat yang mustajab makbul untuk kita pohon hidayahnya ialah tidak lain tidak bukan ialah di dalam solat. Apabila kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah di atas jalan yang lurus. Kerana ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayat kerana dia meninggalkan solat. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia tidak bertambah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia jauh daripada Allah. Dia lagi tambah ilmu, hari-hari bertambah ilmu, tapi dia tidak menggunakan ilmu yang dia ada untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tak akan dapat, bahkan daripada ilmu yang bertambah dia akan lebih jauh. Tambah ilmu jauh. Jadi ini yang kita khawatiri. Jadi di samping itu juga kita kena perbetulkan niat kita dalam menuntut ilmu. Kerana berpandukan dengan niat kita, maka itulah yang kita akan perolehi daripada niat kita, insya-Allah. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kitabul Adab sebelum ini menyatakan tentang adab memakai cincin. Diulang sedikit perkataan musannif yang terakhir ialah bagaimana setiap nabi-nabi, setiap para sahabat mempunyai cincin-cincin dia, dan setiap cincin mereka mempunyai perkataan yang berbeza. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cincin Nabi Sulaiman tapi tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cincin Nabi Musa, likulli ajalin kitab, pada setiap masa terdapat ketentuan Allah. Jadi perkataan-perkataan tersebut menjadi peringatan bagi kita. Jika kita nak mengingatkan kita bahawasanya masa itu emas, boleh buat satu cincin yang tulis masa itu emas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa itu seperti pedang.
Jika kita tidak potong dia, dia akan potong kita. Jika kita tak gunakan masa sesungguhnya, maka masa itu sendiri akan membinasakan kita. Jadi boleh gunakan perkataan-perkataan tersebut supaya kita tidak lupa untuk beribadah pada Allah SWT setiap masa dan keadaan. Sehinggalah yang terakhir musannif beritahu cincin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, inna Allah balighu amri, sesungguhnya Allah adalah penyampai urusannya, yakni sesuai yang dikendakinya. Faidatun, di antara niat-niat yang baik tatkala memakai cincin ialah yang pertama untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, jika niatnya untuk mengamalkan sunnah, insya-Allah dia tidak perlu memadai dengan satu cincin, tak perlu cincin yang kedua, tak perlu buat collection. Tak salah Ustaz, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau betul-betul untuk mengamalkan sunnah, satu dah memadai. Kerana dengan satu itu tadi telah mencapai maksud pemakaian cincin tadi, berhias pun ia dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niat yang betul dalam memakai cincin ialah untuk mengamalkan sunnah-sunnah tatkala memakai cincin. Apabila kita memakai cincin, barulah sunnah-sunnah memakai cincin tu ada. Contoh kata kita tak ada cincin, tak ada sebarang cincin di tangan kita, tapi kita nak mengamalkan sunnah. Sunnah apa tuan-tuan ni? Letak sesuatu dekat, letak cincin di jari kelingking. Tak boleh lah, tak ada cincin. Kena ada cincin yang tadi. Jadi bermula ada yang cincin, kena ada niat tadi. Yang ketiga, untuk mengajak orang lain yang tidak memakainya agar ikut memakai cincin semata-mata untuk menyiarkan syariat Islam. Jangan kita kata kalau kita lihat orang lain memakai cincin ni lain macam, daripada jauh boleh nampak, mesti dia ni ada riak ni dalam pemakaian cincin. Tidak. Dia adalah satu syiar yang memberitahu bahawasanya kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin tersebut. Itu kena ada dalam pemikiran kita. Dan yang keempat, supaya mendapatkan pahala yang lebih tatkala solat dengan menggunakan cincin. Baik. Orang yang solat menggunakan cincin pahalanya lebih. Orang yang solat menggunakan miswak pahalanya lebih. Orang yang solat menggunakan serban pahalanya lebih. Orang yang solat menggunakan pakaian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya lebih. Dalam solat kita merapatkan saf pahalanya lebih. Apa lagi tuan-tuan? Banyak sunnah-sunnah yang Rasulullah perhatikan dalam beribadah, yang jika kita amalkan dalam ibadah kita, maka pahala kita lebih daripada orang lain. Walaupun satu jemaah, satu imam, ada 50 orang jemaah, di setiap seorang daripada jemaah tersebut pahalanya berbeza-beza kerana sunnah yang diamalkan. Sunnah yang diamalkan. Faidatun yang ketiga. Faedah yang ketiga, perincian hukum memakai cincin bagi seorang wanita. Ni biasalah, wanita memakai cincin, adapun cincin emas pun tidak ada masalah baginya. Yang bermasalah yang sebelum ni diceritakan adalah kepada lelaki yang memakai cincin, tetapi hendak memakai cincin yang diperbuat daripada emas, yang diperbuat daripada besi, aluminium. Ini semua bahan-bahan yang tidak dibenarkan dalam memakai cincin bagi lelaki. Bagi lelaki hanya perak saja. Adapun bagi wanita, diperbolehkan bagi wanita untuk memakai perhiasan pada jari-jari, tangan dan kaki. Kaki pun ada juga, insya-Allah. Juga telinga dan leher. Adapun pada hidung, maka hukumnya haram. Hal ini adalah menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Banyak juga kita lihat yang pakai cincin, pakai di hidung tadi tuan-tuan dia. Itu yang fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi bagi wanita ni banyak benda yang dibolehkan, nak dibandingkan dengan lelaki banyak benda yang tidak dibenarkan. Yang kedua, hukum memakai cincin di selain jari kelingking bagi wanita adalah boleh, tidak makruh. Bagi lelaki digalakkan untuk pakai di kelingking kanan ataupun kiri. Ataupun yang boleh juga dipakai ialah jari manis tadi tuan-tuan boleh. Adapun yang lain, Nabi telah memberitahu tentang larangan dia. Adapun bagi wanita tidak mengapa.
tidak ada masalah. Tidak makruh bagi mereka, tuan-tuan. Khusus untuk wanita. Yang ketiga, diperbolehkan bagi wanita untuk memakai perhiasan dalam jumlah yang banyak selama tidak dinilai sebagai israf, iaitu melebihi kadar umumnya, dan jika sampai israf maka hukumnya adalah haram. Mengikut pendapat kadar umum di tempatan kita ni, sekian banyaknya bagi wanita untuk memakai gelang tangan, cincin, rantai leher, anting-anting, tuan-tuan. Kalau dikatakan bahawasanya itu tidak dikira sebagai membazir, walaupun banyak, kita lihat banyaknya. Kalau secara umumnya wanita sekeliling itu, masyarakat di situ mengatakan ini biasa saja, maka ini tidak dikira sebagai membazir. Kadar banyak mana wanita boleh memakai perhiasan mengikut keadaan uruf tempatan di situ. Kalau dia kata ni banyak sangat ni, contoh kata, mungkin di negara Afrika, wallahu alam, mungkin contoh kata muslimat di sana pakai hanya seutas rantai, ataupun seutas gelang, lebih daripada tu, maka dikira sebagai membazir. Mana kalau sana pakai seutas gelang ataupun rantai leher, itu dah cukup, lebih daripada itu sebagai membazir, maka dikira sebagai membazir. Kalau di Malaysia, mungkin sampai ke siku tak kira sebagai membazir, maka kira tidak sebagai membazir, mengikut keadaan uruf di tempatan kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang, tuan-tuan mulia, perhiasan wanita ni, tuan-tuan mulia, kadang-kadang lihat pada emas, kadang-kadang mutu emas tadi tak seperti mana yang mahal, mungkin yang murah, tuan-tuan mulia, maka mungkin banyak diperbolehkan. Yang keempat, diperbolehkan bagi wanita untuk memakai seluruh jenis cincin, meskipun yang terbuat dari besi ataupun aluminium, dan hukumnya tidak makruh seperti emas, perak, berlian dan besi. Ianya menjadi larangan oleh Nabi SAW bagi lelaki, tapi wanita tidak. Dipakai perak pun boleh, emas pun boleh, aluminium pun boleh, besi pun boleh, bagi wanita. Kerana maksud utama pemakaian bagi wanita ialah perhiasan. Jika benda tersebut, walaupun dia punya asal kejadiannya adalah benda yang murah, tapi jika pakai tadi memang untuk berhias, cantik, maka diharuskan, khusus bagi wanita, tidak bagi lelaki. Yang kelima, hukum melubangi. Ada apa persoalan? Daripada nombor 1 sampai nombor 4 tadi, wanita boleh pakai banyak perhiasan, boleh pakai cincin di seluruh jari-jarinya, tuan-tuan mulia, dan seluruh cincin yang diperbuat selain daripada emas pun boleh diguna pakai oleh wanita. Yang kelima ialah hukum melubangi hujung telinga bayi perempuan untuk dipakaikan anting adalah boleh. Biasalah kita pun anak-anak yang kecil umurnya, kita tindik, lubangkan untuk masukkan anting-anting, maka dibolehkan. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa disebut di sini? Kerana ada imam yang mengatakan ianya adalah tidak boleh, bahkan haram, iaitu Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih mengeluarkan hukum bahawasanya adalah tidak boleh berbuat semedikan itu kerana hukumnya adalah haram. Adapun pendapat Imam Syafi'i, maka boleh. Boleh. Faedah yang keempat, hukum memakai perhiasan selain cincin bagi lelaki. Kita cerita semua daripada tadi awal, sebelum 2 minggu yang lepas, ialah bagaimana lelaki pakai cincin dengan cincin yang perak, pakai di jari kelingking, mengikut sunnah Rasulullah SAW, tidak pakai lebih daripada satu, contoh di antaranya. Sekarang bagaimana apabila lelaki tadi hendak memakai perhiasan yang selain daripada cincin? Biasa, Ustaz. Yang biasa tu kita nak tengok diperbolehkan ataupun tidak. Lelaki pakai bangle kan? Orang pakai bangle, saya pun tak tahu, tak pernah pakai. Boleh atau tidak? Yang kita ceritakan selama ni adalah cincin. Bagaimana yang gelang tadi? Bukan emas, Ustaz. Dia tali je. Contoh kata. Kita tengok. Jika dalam keadaan darurat seperti gelang ataupun kalung yang dipakai oleh jemaah haji ataupun umrah.
biasa, biasa. Iaitu dengan tujuan sebagai penanda atas identiti dirinya, maka hukumnya boleh. Itu biasa yang kita nampak, ini boleh lah. Jemaah haji, ataupun lelaki masuk wad, ada pakai tak? Ada. Itu musim Covid pun ada juga. Untuk mengenal pasti dia ni tahap bagaimana, adakah dia perlu duduk kuarantin di rumah ataupun sebagainya. Itu dibenarkan untuk menjadi penanda. Itu dibenarkan. Jika hanya sebagai perhiasan, tidak ada tujuan tertentu, sebagaimana yang sering dipakai oleh anak-anak muda remaja pada zaman sekarang, maka perincian hukumnya adalah terbagi pada dua. Dipakai bukan sebab berubat, dipakai bukan sebab untuk menjadi penanda, tapi kerana sebagai perhiasan. Ada dua perkara. Pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah haram, kerana menyerupai kaum wanita. Ilat ini, sebab ni dah umum. Ada orang tanya, ustaz, bagaimana lelaki pakai gelang? Cincin kita dah tahu dah, pakai gelang, pakai rantai. Rantai dia bukan biasa, ustaz, bukannya emas, perak, seperti mana dibolehkan perak untuk cincin bagi lelaki. Dia pakai rantai tetapi diperbuat daripada perak, bukan emas. Maka hukum Imam Syafi'i adalah haram kerana menyerupai bagi wanita. Sampai pada wanita, Syafi'i mengatakan semuanya, seluas-luasnya boleh dipakai oleh wanita. Tetapi apabila lelaki mula pakai perkara tersebut dengan apa, dengan tanpa ada tujuan yang perlu, darurat, sebagai penanda ataupun berubat ke apa, tuan-tuan mulia, berubat juga, tangkal pun dia tengok juga, ada tangkal yang meletakkan perkara-perkara benda-benda yang haram, maka menjadi hukumnya adalah haram juga. Jadi bagi lelaki tadi, kalau begini keadaan dia, memakai gelang, memakai rantai, kerana hanya perhiasan, hukumnya adalah haram. Apabila ditanya kenapa, kerana menyerupai wanita, menyerupai wanita. Adapun menurut pendapat Al-Imam Mutawalli rahmatullahi alaih dan Imam Al-Ghazali, hukumnya adalah boleh kerana larangan yang terdapat dalam hadis hanya ditujukan pada penggunaan bejana yang terbuat dari perak. Ada hadis yang mengatakan bahawasanya lelaki tak boleh memiliki bejana yang diperbuat daripada emas. Maka itu disebabkan hadis tadi, maka Imam Ghazali mengatakan bahawasanya kalau lelaki pakai kalung, pakai gelang, kalau ianya bukan emas, maka diperbolehkan. Kalau rantai tangan, rantai leher yang diperbuat daripada emas, jelas bahawasanya hukumnya adalah haram. Seluruh perincian hukum di atas berlaku pada selain emas. Adapun jika terbuat dari emas, maka hukumnya adalah haram menurut kesepakatan ulama, seluruh ulama. Ijma' ulama mengatakan kalau lelaki makai apa-apa saja peralatan perhiasan yang diperbuat daripada emas, maka hukumnya adalah haram, baik cincin sekalipun. Sekarang kita tengok kadang kalau pergi kedai emas, tengok ada Cina, dia jual gelang lelaki yang keras tu, yang ada gambar naga tu. Saya pernah nampak orang Melayu pun pakai. Jelas hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Baik. Ada apa pertanyaan? Jelas bahawasanya untuk lelaki kita ni, yang berjantina lelaki ni adalah dibenarkan untuk memakai cincin, perak sahaja. Yang selain daripada itu adalah khusus perhiasan bagi para wanita. Kalau nak pakai juga, tukarlah jantina. Tukarlah jantina, jangan pakai serban, memalukan kaum lelaki. Baik. Jangan kita rasa bahawasanya kita tidak ada perhiasan-perhiasan tersebut, kita tidak berpeluang. Jika kita mentaati perintah Allah SWT, segala apa perhiasan yang kita kehendaki di dalam syurga, pasti Allah SWT akan tunaikan. Sebab itu di dunia ni, dunia ni adalah sijnun mukmin, penjara bagi orang mukmin. Apa penjara? Kalau kita masuk penjara, tak semua benda kita boleh buat. Masuk penjara tak boleh sesukanya kita nak makan. Pukul 10 pagi, pukul 8 pagi, dia ada waktu dia. Masuk penjara tak boleh pakai sebarangan pakaian yang benar saja. Masuk penjara kena ada jadual harian dia. Dia tak boleh sesuka hati buat benda yang dia suka dan berlawanan ataupun bertentangan dengan peraturan penjara.
Begitu juga orang Islam. Di dunia ni adalah tempat untuk kita mentaati selagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun susah, walaupun tak bertepatan dengan hawa nafsu kita, sebenarnya kita di landasan yang benar. Kerana kita di dunia. Di dunia adalah bagaimana kita nak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di dunia kita mengikuti hawa nafsu, apa yang kita hendak kita buat tanpa menghiraukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa bezanya kita dengan orang kafir? Sebab tu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman, orang Islam, dan syurga bagi orang kafir. Kalau dah syurga, apa-apa nak buat boleh. Yang halal boleh jadi haram, yang haram boleh jadi halal. Benda yang dia suka, dia nak buat berulang kali, walaupun benda tersebut haram, tak ada masalah. Sebabnya dunia bagi orang kafir adalah syurga bagi mereka, dan tak ada syurga bagi mereka lagi di akhirat. Jika kita mahu mengecapi nikmat di syurga di akhirat nanti, janganlah kita melayankan diri kita ni dengan mengatakan bahawasanya dunia ni adalah syurga bagi kita. Syurga bagi kita, apa kita nak buat? Tidak. Jika kita melakukan sedemikian itu, maka tak adalah syurga di akhirat bagi kita. Syurga sebenar kita di akhirat. Dunia ni nampak macam nikmat, semuanya syurga, semuanya ad-dunya hulwatun hadratun. Dunia ni manis, hijau, segar, tapi hakikatnya semuanya sementara. Yang segar pasti akan layu, yang manis pasti akan menjadi pahit, hilang kemanisannya. Itu di dunia. Dia tidak akan sifatnya berterusan. Tapi di akhirat tidak. Makan berterusan nikmat, buah yang sama, tapi gigitan yang pertama nak dibandingkan gigitan yang kedua, nikmatnya yang berbeza. Bukan lagi tak sedap, lagi sedap, lagi sedap. Buah yang sama. Masya Allah. Kalau kita cerita tentang syurga pun kita tak dapat lagi. Syurga ni ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Benda yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kita tak pernah dengar pun dia punya nikmat syurga sebenarnya. Yang kita gambarkan tu sebenarnya tak sampai lagi. Yang kita gambarkan, yang kita ceritakan itu tak sampai lagi, tuan-tuan mulia. Sebenarnya nikmat syurga. Dan tak pernah terlintas akan nikmat syurga tadi, tuan-tuan mulia, dalam fikiran kita. Jadi kalau kita nak dapat nikmat yang sebegitu, maka taatilah segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti syurga akan menjadi milik kita. Baik. Kalau musannif rahimahullah taala, bab yang ke-9, adab memakai tasbih. Ada tak tasbih? Kena cek ni pelajar-pelajar ni kan. Pastikan masing-masing ada tasbih-tasbih. Tak kisahlah biji-biji tasbih kan, yang digital ke kan, kena ada. Supaya kita ni tidak menjadi orang yang lalai. Ya ustaz, kalau tak ada tasbih boleh zikir tak ustaz? Boleh. Tapi biasanya kalau ada tasbih baru beringat nak berzikir. Di kehidupan dunia ini, tuan-tuan mulia, di akhirat nanti orang yang masuk dalam syurga pun dia akan merasakan penyesalan. Dah masuk dalam syurga, dia akan rasa menyesal. Kerana apa? Di dunia ada masa-masanya, ketika dan waktunya dia berlalu tanpa mengingati Allah. Zikir ni mudah. Hatta dalam keadaan berhadas besar pun kita mampu untuk mengingati Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tak perlu wudu, boleh lafazkan, tak ada masalah. Di mana saja, kecuali bukan di dalam tandas. Jadi berapa banyak masa, luang masa yang kita ada selain di dalam tandas, di luar tandas banyak. Tapi orang yang dah masuk dalam syurga pun dia akan rasa penyesalan bila dia merasakan bahawasanya banyak waktu di dalam dunia yang tidak digunakan untuk mengingati Allah. Satu ketika diberitahu bahawasanya orang yang tingkat syurga di tingkat bawah merasakan satu haruman bau yang hebat yang tak pernah dia rasakan di dalam syurganya. Dia tanya pada para malaikat, wahai malaikat, bau apakah ini? Dia kata ini bau daripada pintu syurga, daripada syurga atas kamu. Pintu? Maknanya bauan tu tak ada dalam syurganya, tapi ada di dalam syurga di atas. Ditanya kepada para malaikat, apakah sebab beza begitu sekali? Bau tu pun tak ada. Minyak wangi tu, contoh kata minyak wangi tu pun tak ada pada dalam syurga aku. Semua amalan kamu dengan dia sama semua.
bezanya satu subhanallah. Satu je subhanallah. Subhanallah ni Allahu Akbar, 1 second mungkin dah. Ataupun kurang masanya daripada 1 second untuk disebutkan, untuk dilafazkan. Masya Allah. Satu subhanallah pun Allah SWT boleh bezakan syurga, nikmat syurga. Kita cerita ni tak nampak pun Ustaz, tak ada beza. Tak nampak, kat akhirat nanti baru Allah SWT akan tunjuk. Jadi tasbih ni adalah ada adab-adabnya, cara-caranya. Kita tahu kita berzikir. Jadi musannif datangkan di sini bahawasanya di antara adab-adab ketika memakai tasbih, pertamanya ialah niat untuk mengikuti jejak salafus soleh tatkala memakai tasbih. Di antaranya iaitu untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus soleh dia ada tasbih, alat untuk berzikir. Di zaman para sahabat pun ada. Di kalangan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki 1000 biji tamar. Biji tamar atau kurma tu, dia dah makan biji ni disimpan 1000. Apa kegunaannya? Untuk bertasbih, berzikir pada Allah SWT. Subhanallah. Mungkin dia tak letak dalam satu ikatan satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adapun Nabi SAW berzikir dengan menggunakan tangan. Kena tahu tu. Nanti kalau ada orang kata awak pakai tasbih, Nabi tak pakai tasbih. Sebab tu orang Arab dia tak pakai tasbih. Dia pakai. Tapi tak salah pakai tasbih. Kerana di kalangan para sahabat pun ada yang memakai tasbih. Dan salafus soleh juga menggunakan tasbih untuk berzikir. Di antara dalil dianjurkannya untuk memakai tasbih tatkala berzikir iaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikunna bitasbih wat tahlil wat takbir wa aqidna bil anamili fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah mas'ulatin mustantaqatin wa la taghfulna fatansayna rahmah." Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannihi. Perbanyakkanlah diri kalian dengan bertasbih, berzikir subhanallah, subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, dan bertakbir Allahu Akbar. Dan hitunglah dengan jari-jari kalian, kerana sesungguhnya jari-jari tersebut akan datang pada hari kiamat untuk ditanya dan menjawab. Dan janganlah kalian lalai dari berzikir, nescaya kalian akan lupa atas rahmat. Jadi tasbih tu sendiri akan jadi penyebab kita ditanya di akhirat berapa banyak masa yang kita dah gunakan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tasbih pun tak ada, macam mana nak ingat Allah? Dengan suasana sekarang ni tuan mulia, semua manusia, semua orang ada telefon. Kadang-kadang phone tu tak pernah off. Semenjak dia dibeli, setelah 5 tahun dia tak pernah off. Nak habis bateri charge. Jadi benda tu lebih aktif daripada tasbih yang sepatutnya berada bersama kita. Jadi tak salah gunakan phone, tapi alangkah baiknya kalau kita di samping tu juga tak lupa untuk berzikir, menggunakan tasbih, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkanlah kalian dengan bertasbih subhanallah, bertahlil Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan bertakbir Allahu Akbar. Kerana benda-benda tersebut, alat-alat yang digunakan untuk berzikir, bertasbih akan bercahaya dan akan ditanya tentang amalan zikir kamu. Jadi berapa banyak zikir yang kita telah luangkan. Ustaz, saya tak tahu apa nak zikir. Daripada hadis tadi dia dapat tahu bahawasanya perbanyakkan subhanallah, 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 dan perbanyakkan tahlil la ilaha illallah, dan perbanyakkan takbir Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kedua, tidak mengumpat seseorang tatkala memakai tasbih. Dia pegang tasbih, dia memetik jari untuk bertasbih, tapi waktu yang sama dia telah mengumpat orang. Jadi adab. Dia nak cerita tentang adab ni. Orang yang ada tasbih ni, dia tak boleh menggunakan tasbih sembarangan. Kalau dia pegang tasbih, pastikan digunakan tasbih untuk berzikir. Dia pegang tasbih, tapi kita tengok orang tu sambil tengok, tunjuk dengan tasbih, mengumpat orang di belakang manusia yang lain. Sedangkan pada ketika itu di tangannya ada tasbih. Itu tidak beradab.
Sebab tasbih ni di kalangan salafus soleh adalah alat-alat yang perlu dimuliakan. Betul-betul dimuliakan. Kita rasa alah kayu biasa je, plastik biasa je yang dibuat bulat-bulat ni. Tapi di kalangan ahli zikir, tasbih adalah alat bagi mereka untuk mendekati Allah SWT. Jadi alat tersebut dia tidak gunakan sembarangan. Dia tidak gunakan alat tersebut untuk memaksiati Allah SWT. Dia akan jaga sebaik mungkin. Sebab tu kan ada tasbih yang mereka letakkan di dalam karung yang khas, yang tak bercampur dengan yang lain. Tasbih diciptakan satu karung yang khas, yang tak bercampur dengan wang, tidak bercampur dengan minyak wangi, khusus kerana alat ni lah menyebabkan dia mendekatkan diri dengan Allah SWT. Begitu sekali dia beradab dengan alat untuk berzikir. Yang ketiga, tidak berzikir memakai tasbih tatkala sedang menghadiri majlis ta'lim. Maksudnya dalam kita selalu duduk dalam kuliah-kuliah, pastikan kalau kita nak berzikir boleh, tapi jangan kita keluarkan tasbih, supaya kita menghormati majlis. Nampak dah bagus dah, tasbih dia besar, nampak dari jauh. Ustaz nampak dari jauh saya berzikir ni, subhanallah, subhanallah, sambil mendengar kuliah. Rupanya itu adalah perkara yang tidak baik. Untuk memuliakan majlis tersebut, boleh berzikir, tak ada masalah, sambil mendengar berzikir, tapi jangan dikeluarkan tasbih tersebut. Menghadiri majlis taklim, akan tetapi dengarkanlah ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut, kerana hal tersebut lebih baik baginya. Bahkan jika kita datang ke masjid surau, ketika sedang berlangsungnya majlis ilmu, kuliah tuan-tuan mulia, kita diperbolehkan, bahkan lebih afdal bagi kita untuk tidak solat tahiyatul masjid, bahkan terus duduk dan digantikan tahiyatul masjid tadi dengan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, cukup terus duduk. Kerana pada ketika itu memuliakan majlis ta'lim tadi, memuliakan majlis zikrullah, kuliah tadi adalah lebih baik. Kita kata aku tak sembahyang tahiyatul masjid ni, Allahu akbar. Ada benda yang boleh menggantikan tahiyatul masjid kita, dan waktu yang sama kita dapat menghormati majlis. Menghormati majlis. Yang keempat, tidak memakai tasbih yang terbuat dari barang yang najis, misalnya dari tulang bangkai yang najis. Lain halnya jika terbuat dari tulang haiwan yang suci dan dagingnya boleh dimakan dan mati dengan cara disembelih, seperti unta atau kambing, maka hukumnya boleh kerana suci. Macam-macam tasbih. Saya baru balik Mekah, bawa jemaah tu sibuk nak cari kayu kokar tasbih tu. Tak apalah, kita carilah, ada depan Masjid Nabawi ada jual souvenir tu. Untuk apa? Untuk zikir tak apa. Mungkin ada kelebihan pada kayu kokar tadi. Tapi kalau ianya diperbuat daripada tulang binatang yang haram, kerana khinzir, setiap apa yang daripada khinzir walaupun disembelih, adakah orang sembelih khinzir? Ada orang sembelih, ustaz, orang bukan Islam lah dia sembelih. Oh, ingat dia dibakar hidup-hidup. Contoh kata disembelih, tuan-tuan mulia, setiap apa yang keluar yang diperbuat daripada khinzir, maka semuanya adalah haram. Hatta kacukan daripada khinzir juga adalah haram. Contoh kata kita pergi zoo, nampak satu binatang yang tak rupa macam khinzir, tapi dia kecil, tapi dia beritahu bahawasanya dia ni adalah kacukan, maknya khinzir, contoh kata ayahnya daripada lembu, contoh kata, keluarlah dia, tak tahu apa bunyi dia, keluarlah dia, tapi itulah, maka hukumnya adalah haram dia. Haram dia, tuan-tuan. Begitu juga tulang, kulit, bulu, binatang-binatang yang haram ni, tuan-tuan mulia, digunakan untuk tasbih, maka adalah tidak boleh, tuan-tuan mulia. Tidak boleh sama sekali. Yang kelima, tidak memakai tasbih yang terlalu besar di hadapan umum. Masya Allah, besar sangat. Besar sangat. Sekali satu biji tu besar ni, tuan-tuan mulia. Agar tidak dijadikan sebagai bahan pembicaraan orang lain. Maknanya kita pakai tasbih jangan sampai orang nampak. Ada tasbih, ada. Tak nampak pun. Saya pakai tasbih kalau boleh tak nak bagi orang nampak. Tapi waktu yang sama saya tak lupa untuk berzikir dan bertasbih, memiliki tasbih. Jadi adab memakai tasbih yang terbaik ialah orang tak perasan pun kita ada zikir, orang tak perasan pun kita ada tasbih, tuan-tuan mulia.
Tapi ada. Tak nampak kan? Ada. Mungkin kecil. Mungkin cukup untuk digenggam di dalam jari dia, tuan mulia. Masya Allah. Kadang-kadang dia yang jenis digital ni ada yang kecil-kecil, tuan mulia. Dia letakkan di kitchen, tuan mulia. Ada trend sekarang dia letak kat jari. Tapi waktu yang sama dia selfie ambil gambar, nampak jari dia. Nak beritahu dia ni ahli zikir. Tak boleh juga. Maknanya orang perasan dia mempunyai zikir. Tak ada masalah berzikir, tapi tak payahlah, simpanlah. Ada letak yang dekat apa? Ada yang meletakkannya di dalam kereta. Bila masuk berzikir, masya-Allah. Jadi benda tu tak perlu dinampakkan, dipublikkan, diperlihatkan. Itu adab. Haram ke Ustaz kalau kita tunjuk orang kita mempunyai tasbih? Tak haram. Adabnya ialah disuruh. Sama juga bermiswak. Miswak ni adalah alat sunnah yang perlu dilindungi, yang ditutup, tak boleh nak tunjuk. Besar sini. Tak, dia kena dipakai dengan dalam keadaan orang tak nampak, bersimpan. Ataupun kecil. Kadang orang Arab dia pakai kecil-kecil je. Tak perlu besar-besar. Untuk sebagai isyarat. Kecil je. Perlu ditutup. Yang keenam, tidak memasukkan tasbih ke dalam kamar tidur, kamar mandi jika memungkinkan. Maksudnya kalau kita rasa tasbih tu dalam poket kita, nak masuk tandas, pastikan tasbih tu ditinggalkan di keluar. Kerana alat tu untuk beribadah, jadi tinggalkan dianya di luar. Ada satu lagi perkara, slipper. Benda ni saya muzakarakan bersama jemaah. Apabila kita menziarahi makam Rasulullah SAW, jangan jenjing slipper. Jangan bawa slipper bersama kita. Itu adab bertemu Rasulullah. Kerana slipper tu kita bawa pergi tandas. Ustaz, kalau tak bawa slipper depan makam, hilang. Tak apa, yang penting kita beradab di depan Rasulullah. Dah datang jauh-jauh daripada Malaysia, sampai kat sana kita orang kata tak beradab dengan Rasulullah. Tak pernah jumpa. Mungkin semua hidup ni pertama kali jumpa. Kita dah bawa slipper tandas. Ada golongan yang betul-betul memang menjaga adab tersebut, memang tak bawa slipper. Tapi kadang-kadang Malaysia ni dia kata, kalau kat sana bawalah slipper bag tu kan, supaya slipper itu tak hilang. Yang lebih afdal waktu nak ziarah Rasulullah tak bawa pun. Usahakanlah macam mana sekalipun dan keadaannya supaya slipper tandas tadi tidak dibawa di depan Rasulullah SAW. Sama juga ini keadaannya, tasbih tadi tidak dibawa ke dalam kamar mandi, iaitu tandas. Yang ketujuh, menjadikan tasbih sebagai pengingat untuk dirinya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tasbih je dia beringat. Ada orang dia tasbih ni dibanyakkan. Dalam kereta ada, dalam bilik tidur ada. Kat mana lagi tu? Di motosikal pun dia letakkan tasbih dia. Supaya apa tuan mulia? Apabila melihat tasbih dia teringat untuk berzikir. Mungkin tak sepanjang masa 24 jam hidup dia dapat berzikir kepada Allah SWT kerana kesibukannya. Tapi dia tetap meluangkan masa dengan perantaraan melihat tasbih tadi, dia teringat untuk berzikir. Itu yang kita kena buat. Kena buat juga supaya kita ingat untuk berzikir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ni'mal mudzakiru as-subhatu. Paling baiknya pengingat bagi seseorang hamba agar selalu berzikir adalah tasbih. Hadis riwayat Imam Dailami. Ada orang dibeli kereta, saya dah beritahu kan, kereta baru, kata tak nampak macam kereta orang Islam ni, letak tasbih dekat cermin tu. Ada cantik sekali letak tasbih, cantik. Tapi sepatutnya dia melihat tasbih tadi, dia mengingatkan diri untuk berzikir pada Allah SWT. Sampai ke sudah dia tak ambil tasbih tu untuk berzikir. Dia masuk kereta buat benda yang lain, tapi lupa untuk berzikir pada Allah SWT. Tapi Nabi beritahu bahasanya ni'mal mudzakir as-subhatu. Paling baik pengingat bagi seorang hamba agar selalu berzikir adalah dengan melihat tasbih. Tasbih tak boleh cukup satu. Di mana saja kita berada dengan luang masa yang panjang, kena ada satu tasbih. Di ruang tamu, depan TV. Ustaz, depan TV pun nak berzikir? Ya, boleh. Sambil duduk kita berzikir, subhanallah, subhanallah.
Kalau kita tengok digital tu kan, dalam masa 10 minit dah beratus-ratus lafaz tasbih zikir yang boleh kita lafazkan. Ya? Jadi kita boleh laksanakan perkara tersebut. Yang ke-8, niatlah tatkala menggunakan tasbih agar dapat berzikir dengan lisan, tangan dan hati. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih tatkala dirinya ditanya mengapa memakai tasbih, maka beliau menjawab, hadza syai'un kunna ista'malnahu fil bidayati ma taraknahu fin nihayati inni uhibbu an adhkurallah biqalbi wa yadi wa lisani. Perkara memakai tasbih ini telah kami lakukan pada permulaan kami. Oleh kerananya kami tidak akan meninggalkannya, ini menggunakan tasbih di masa akhir kami. Maknanya sepanjang hayat dia, daripada mula kan kehidupannya dia menggunakan tasbih sehingga ke akhir hayatnya dia berdamping dengan tasbih. Sesungguhnya aku senang berzikir kepada Allah dengan hatiku, tanganku dan lidahku. Dia berzikir waktu yang sama hatinya khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berzikir waktu yang sama dengan lidahnya melafazkan lafaz zikir tadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang pertama, di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai tasbih. Ini benda-benda yang kita nak, sebab kalau kita bagi hadiah, ada setengah manusia yang kita bawa daripada Mekah, kita hadiahkan tasbih. Saya pernah bagi hadiah tasbih kepada orang. Ni je yang boleh kita bawa daripada Mekah. Lain sikit lah tasbih tu mungkin tak ada kat Maidin. Okey. Okey, tak apalah, saya ambil. Walaupun dia kata apa? Dia ambil, saya ambil hadiah ni walaupun saya tak menggunakan tasbih. Maknanya apa tuan-tuan? Dia mengatakan maksud tasbih tu bid'ah. Ada golongan begitu. Dia memang gunakan jari dia. Daripada mula sampai akhir menggunakan jari dia. Boleh? Tak ada masalah. Kita kena ada dalil bahawasanya tasbih ni bukan bid'ah. Imam Hasan Basri menggunakan tasbih. Imam Abu Hurairah radhiyallahu sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki 1000 biji kurma yang digunakan untuk berzikir, bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan bid'ah. Ada. Cuma Nabi menggunakan tangan. Jadi tak semestinya Nabi tak pakai, yang Nabi mengalang. Jadi benda itu kena ada. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Siapa ni? Isteri Rasulullah. Bukan Rasulullah tapi isteri Rasulullah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki 4000 biji kurma yang digunakan untuk berzikir. Dalil bahwasanya tasbih itu bukan bid'ah. 4000, maknanya sekali zikir 4000. Allah Akbar. Bukan 100 dah. Kita punya tasbih 100 je. Saya pernah jumpa tasbih 1000, masya-Allah panjangnya. Ini 4000 tuan. Isteri Rasulullah Hadrat Safiyah radhiyallahu anha memiliki 4000 biji kurma yang digunakan untuk berzikir. Maknanya sekali dia menghadap berzikir tu 4000. Bukan sikit-sikit. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, beliau memiliki tasbih yang berjumlah 1000 biji. Yang ini biasa kita dengar. 1000 biji, dan beliau tidak tidur pada setiap malamnya kecuali telah berzikir sebanyak 12,000. 1000 tu 12 kali pusing baru dia tidur. Jadi alat bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah biji kurma. Jadi alat dia tasbih. Yang ketiga, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau memiliki sekantung biji kurma dan setiap selesai solat zuhur beliau berzikir dengan menggunakan biji kurma tersebut secara satu persatu sampai selesai. Habis kantung tu lepas zuhur, subhanallah, subhanallah, sampai selesai baru diberedar. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat ni semua, beliau bertasbih dengan menggunakan batu-batu yang kecil. Berbeza, ada yang guna biji kurma, ada yang batu yang kecil. Jadi semua ni adalah sama kegunaannya, ialah yang dimaksudkan ialah tasbih, alat untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu soalan ini perlu dihuraikan. Apakah berzikir dengan menggunakan jari-jari tangan kanan lebih utama daripada jari-jari tangan kiri? Subhanallah, subhanallah. Kita pergi zikir ni pakai jari. Kadang-kadang kiri pun boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adakah yang kanan tu lebih utama daripada yang kiri?
Terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah tersebut. Sebahagian ulama berpendapat yang lebih utama adalah menggunakan jari tangan kanan sahaja, sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat hukum menggunakan jari tangan kanan ataupun tangan kiri saat berzikir adalah sama sahaja keutamaannya. Dia yang utama, yang terbaik, yang terafdal namanya menggunakan tangan. Masalahnya kadang kita ni menggunakan tangan tak tahu bagaimana nak guna. 1 bagaimana, 2 bagaimana, 20 macam mana. 1, 2 sampai 10. Dah sampai 10 nak kira sampai 33 dah tak boleh, tak tahu. Jadi kaki. Sebab tak biasa. Sedangkan dengan satu pergelangan tangan saja namanya boleh mengira tasbih sehingga ke 900. Boleh. Dengan cara yang betul. Baik. Dari sahabat Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir yang sedang dibaca dengan menggunakan jari tangannya yang kanan. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi berzikir dengan tangan dan tangan yang kanan. Jadi ada ulama yang mengatakan kiri pun boleh. Tapi Rasulullah yang dilihat oleh sahabat ni, yang diriwayatkan oleh sahabat ini ialah Rasulullah berzikir dengan tangannya yang kanan. Soalan yang kedua, lebih utama manakah dalam menghitung jumlah zikir yang sedang dibaca? Apakah dengan menggunakan jari-jari tangan ataukah dengan tasbih? Mana yang afdal? Guna tangan ke guna tasbih? Kita senang guna tasbih. Lagi-lagi yang digital ni 100. Kalau 100 lah, tak lebih. Sampai 100 dah stop. Maknanya dia tahu bilangan dia. Jadi mana yang lebih afdal di antara tangan yang digunakan untuk berzikir ataupun tasbih yang digunakan untuk berzikir? Terdapat perbezaan pendapat di antara ulama mengenai masalah tersebut. Sebahagian ulama berpendapat yang lebih utama adalah menggunakan jari-jari tangan, sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat jika sekiranya tidak khawatir terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah zikir yang sedang dibaca, maka yang lebih utama adalah menggunakan jari-jari tangan. Adapun jika khawatir terdapat kesalahan yang dalam menghitung, maka lebih utama adalah menggunakan tasbih. Kita nak 100 kan? Tak nak lebih kan? Lebih tu dia kata rugi. Zikir lebih tu dia kata rugi. Mungkin kita sibuk, banyak benda urusan kita nak laksanakan. Jadi cukup 100, lepas tu kita beredar. Jadi bagaimana untuk mengetahui bilangan tadi dengan tanpa tersalah? Maka gunakanlah tasbih. Jadi kalau rasa tak ada masalah tentang menghitung bilangan, maka gunakanlah jari. Jadi yang afdal jelas bahawasanya menggunakan tangan. Kalau kita boleh belajar berzikir menggunakan tangan, itu adalah yang lebih baik. Kerana itulah alat zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang kata tasbih bid'ah, itu tak betul lah. Kerana isteri Rasulullah pun memakai tasbih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memakai tasbih. Siapa lagi tuan? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memakai tasbih. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga memakai tasbih, dan semua mereka di zaman Rasulullah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma mereka menggunakan alat untuk mengira dalam berzikir. Jadi tak habis lagi tentang adab untuk menggunakan tasbih. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Yang penting kita amalkan tuan. Kita mengaji ni yang penting kita amalkan. Cerita tentang tasbih tapi tak ada tasbih. Ustaz, saya zikir pakai tangan. Alhamdulillah. Betul pakai tangan. Takut kita ni tak nampak tasbih, memang lupa untuk berzikir. Lupa untuk mengingati Allah SWT. Sebaiknya kalau boleh setiap masa dan keadaan, banyak masa yang tuan-tuan boleh, kita kena banyakkan zikir pada Allah SWT. Apabila kita lupa berzikir pada Allah SWT, kita akan berzikir benda lain lah. Zikir phone, zikir apa macam-macam zikir lah tuan-tuan boleh. Tapi kalau kita menyibukkan diri kita dengan berzikir pada Allah SWT, sedangkan satu subhanallah, Allah SWT akan beri di satu pokok yang besarnya pokok tersebut 500 tahun perjalanan seekor kuda yang terpantas di dunia. Subhanallah, satu pokok saya dah ada. Kita ada syurga tapi tak ada pokok, tak cantik. Kita ada rumah, kalau kita pergi negara Arab, rumah memang tak ada pokok. Kalau kita pergi Hudaibiyah, ikhwan global kan, dia nak supaya Hudaibiyah tu jadi banyak ada pokok-pokok. Ikhwan global ni yang set Arkam lah kan. Orang ada base dia dekat sana. Dia nak apa? Dia nak berada di tempat-tempat
sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mereka berada di Hudaibiyah. Jemaah Malaysia kan, biasa yang dalam video tu baru ni saya pergi panas, tak ada orang kan, tak ada orang pun. Jadi dia nak nak wujud tempat yang panas ni, nak ada pokok. Terlalu susah. Terlalu susah. Nak kena bawa pokok yang boleh tahan dengan air daripada tempat yang jauh, letak kat tempat dia. Itu pun setiap beberapa jam dia ada paip air yang mengeluarkan air dah. Kalau tak, pokok tersebut mati. Bayangkan tuan-tuan mulia, jika kita di akhirat nanti ada memiliki syurga tapi tidak ada pokok, panas. Jadi apa nak kena buat? Hiasilah syurga kita dengan zikir. Satu, subhanallah, dan Allah bagi kita syurga. Di dalam syurga kita satu-satu pokok, yang mana besar pokok tersebut, ukur lilit dia 500 tahun perjalanan seekor kuda yang terpantas di dunia. Maknanya besar. Satu subhanallah aja. Kalau dua pokok. Tiga pokok. Masya Allah. Jadi maknanya tuan-tuan mulia, satu subhanallah pun pasti Allah SWT akan bagi pahala dia, tuan-tuan mulia. Moga semua Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk senantiasa berzikir, membasahi lidah kita dengan berzikir. Kerana orang yang membasahi lidahnya dengan zikir, dia akan masuk syurga dalam keadaan tersenyum-senyum. Dia akan masuk syurga dalam keadaan tersenyum-senyum. Moga Allah SWT beri taufik hidayah kepada saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Kita akhirkan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.